Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Farah binti Shah Wahid, pensyarah Undang-Undang Halal dan Fiqh Kepenggunaan SBSU 3963. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk perbandingan sedia halal fast food di Malaysia. Nama saya Muhammad Adi Firdaus bin Muhammad Salihuddin, 18 BI 01045. Takrif halal. Halal adalah satu kata nama bahasa Arab di mana kata dasar halla yahillu hillan yang bererti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Dari segi bahasa pula, halal adalah berlawanan dengan haram atau terkeluar daripada sesuatu yang haram. Dari segi istilah pula, menurut Yusuf Al-Qardawi, adalah sesuatu yang diharuskan, yang tiada ikatan larangan padanya dan diizinkan oleh syarak untuk melakukannya. Secara jelas, halal adalah sesuatu yang bersifat harus dan diizinkan oleh syarak. Takrif halal mengikut Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011 dan Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal Pindaan 2012. Apabila sesuatu makanan atau barangan diperihalkan sebagai halal atau diperihal dengan apa-apa ungkapan lain yang memberi erti bahawa makanan atau barangan itu A. tidak mengandungi binatang yang dilarang atau tidak disembelih oleh orang Islam, B. tidak mengandungi benda-benda yang najis, C. tidak memabukkan, D. tidak mengandungi apa-apa bahagian anggota badan manusia, E. tidak beracun atau memudaratkan, F. tidak diproses atau dikilang dengan apa-apa peralatan yang dicemari oleh najis, G. masa menyediakan atau diproses tidak bersentuhan dengan makanan yang tidak memenuhi sab-sab perenggan A dan B. Seterusnya kita pergi kepada dalil halal daripada surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya saja kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak dalam keadaan memberontak dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Seterusnya dalil yang kedua daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba yang dagingnya tumbuh daripada yang haram dan riba, maka api neraka lebih sesuai untuknya. Berdasarkan hadis yang telah saya sebut sebentar tadi, jelas bahawa Islam melarang untuk umatnya memakan benda yang haram, dan Islam juga menggalakkan umatnya untuk memakan benda yang halal lagi bersih. Wan Muhammad Syahmir bin Yaakob, 18 BI 01022. Konsep franchise di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu franchisee dan franchisor. Apa itu franchise? Franchise bermaksud satu bentuk pemasaran atau pengagihan di mana sebuah syarikat pemberi franchise, iaitu franchisor, memberi kebenaran, hak atau keistimewaan kepada seseorang individu atau syarikat pemegang franchise, iaitu franchisee, untuk menjalankan perniagaan mengikut tata cara yang ditentukan dalam jangka masa tertentu dan pada lokasi yang ditentukan. Franchise adalah satu amalan perniagaan di mana sebuah syarikat diberi hak untuk mengendalikan perniagaan serupa dengan sesuatu syarikat lain dengan menggunakan jenama, model dan operasi perniagaan syarikat berkenaan. Bagi pemilik perniagaan atau franchisor, franchise merupakan alternatif untuk mengembangkan perniagaan melalui pelaburan pihak ketiga, iaitu franchisee.
Seterusnya, franchisor. Franchisor iaitu sebagai pihak yang memiliki jenama. Franchisor mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan semuanya yang berkaitan dengan perniagaan yang akan dijalankan oleh franchisee. Mereka biasanya terus mendapatkan hak menggunakan jenama dan mengedarkan produk yang ditawarkan. Kedua-dua pihak secara ekonomi adalah saling bergantung antara satu sama lain. Walaupun mereka adalah business entity yang berasingan, franchisor perlu membekalkan kepada franchisee dengan kepakaran mengelolakan perniagaan melalui latihan penyediaan manual operasi yang komprehensif. Franchisee iaitu pihak yang menjalankan dan memasangkan produk jenama tersebut. Dengan kata lain, franchise adalah perkongsian perniagaan di antara pemilik produk iaitu franchisor dan pelabur franchisee, di mana franchisor akan menyediakan produk dan sistem perniagaan, manakala franchisee akan menyediakan modal dalam bentuk dana, sumber manusia dan usaha berterusan untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Okey, saya Muhammad Sakanidini bin Muhammad Saleh, nombor metrik 18 BI 01021. Sejarah ringkas penubuhan syarikat franchise. Salah satunya adalah Ramli. Ramli Burger diasaskan pada tahun 1984, dimiliki oleh Datuk Haji Ramli bin Mokni dan Datin Hajah Syala Siah binti Abdul Manap. Bisnes ini bermula daripada impian beliau untuk menghasilkan daging burger dan sosis yang dijamin halal, bersih dan berkualiti untuk umat Islam. Dengan bermodalkan RM2000, mereka membuat sendiri burger daging secara manual tanpa mesin di flat Jalan Haji Hussein, Kampung Baru. Pada mulanya ia tidak dapat sambutan, tetapi secara perlahan-lahan Ramli membuka banyak stok burger dekat area Cokit dan sejak itu permintaan daging burgernya bertambah. Akhirnya dari hanya 200 keping daging sehari, mereka mula mendapat tempahan sehingga 3,000 keping sehari. Pada tahun 1980, mereka mula buka syarikat dan hanya 4 tahun kemudian, mereka telah berjaya buka kilang di Bandar Tun Razak dengan menghasilkan kira-kira 10,000 keping sehari. Bermulanya dengan sebuah syarikat kecil yang telah berkembang dari semasa ke semasa. Syarikat utama beliau dikenali sebagai Ramli Mokni Holding Berhad dan anak syarikatnya adalah Ramli Food Processing Sidiran Berhad dan Ramli Mokni Marketing Sidiran Berhad. Kemudian membuka Ramli Supermarket Sidiran Berhad dan Ramli Mokni Bakery Sidiran Berhad. Maka Datuk Haji Ramli ini berjaya memperluaskan perniagaan ke tahap komersial, sehingga yang kita boleh nampak sekarang ke RNR pun mempunyai dia punya franchise Ramli. Okey, yang kedua McDonald. Perniagaan McDonald bermula apabila Patrick membuka gerai makan food stand berdekatan dengan lapangan terbang Monrovia, iaitu di California. Menu pertama yang dijual ketika itu adalah sausage dan kemudiannya Patrick memasukkan hamburger ke dalam menu. Adik-beradik ini telah memindahkan perniagaan tersebut menjadi sebuah restoran kecil berkonsepkan pandu laju di San Bernardino dan menamakan ia semula kepada McDonald's Barbecue. Pada Oktober 1948, mereka menyedari bahawa keuntungan terbesar yang mereka perolehi adalah daripada menjual hamburger dan mereka boleh mengauk lebih keuntungan dengan mengubah konsep restoran dengan menghapuskan pandu laju kepada sistem layanan diri. Mereka juga menyelaraskan menu di mana hanya menu-menu yang terjual laris sahaja dikekalkan. Pada tahun 1953 ini bermulalah Mac dan Dick ini mencari mereka yang mahu membuka restoran mereka secara franchise. Neil Fogg, seorang pengedar daripada General Petroleum Corporation, adalah orang yang pertama menyertai McDonald's. Restoran Neil Fogg ini adalah restoran McDonald pertama yang menggunakan reka bentuk baru arkitek Stanley Clark Maxson yang dibuka pada Mei 1953 di North Central Avenue, Phoenix, Arizona. Restoran kedua menyusul 3 bulan selepas pertama beroperasi. Kali ini oleh dua abang ipar Neil Fogg, Roger Williams dan Burdette London di Lakewood Boulevard di Donway, iaitu di California.
Sehingga kini, restoran di Donny, iaitu di California ini merupakan restoran McDonald tertua yang masih kekal, dan restoran ini tidak perlu mengikut spesifikasi pembentukan semula dan pengemas kinian restoran yang ditentukan oleh McDonald's Corporation, kerana ia merupakan franchise di bawah McDonald's, bukannya McDonald's Corporation. Pada ketika ini, McDonald's telah berjaya membuka beberapa franchise McDonald's di serta California dan Arizona. Okey, slide seterusnya saya akan membincangkan tentang Standard Operating Procedure SOP untuk mendapatkan sijil halal. Yang pertama, daripada Ramli. Syarikat induk Ramli ini menubuhkan Jabatan Halal dan Hal Ehwal Islam yang diketuai Kekitangan Berkelulusan Syariah ke arah memastikan proses pengeluaran mengikut manual standard Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui sijil pengesahan halal yang di-renew setiap 2 tahun. Keselamatan makanan serta sistem kawalan mutu turut ditekankan, dan makmal mikrobiologi ini disediakan sebagai langkah untuk memastikan produk beliau menepati kriteria keselamatan makanan yang digariskan. Lokasi tempat bekalan diambil dan cara bekalan daging yang diperolehi, dan serta juga memastikan haiwan yang disembelih mengikut hukum syarak. Ramli juga dia menubuhkan makmal mikrobiologi untuk mengawal kualiti produk. Okey, seterusnya MACD. Ini secara ringkas, MACD dia menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Halal dan Jawatan Kuasa Halal Dalaman dengan matlamat memastikan bahawa kesemua standard halal dipatuhi sepenuhnya. MACD juga melantik 2 orang pakar syariah dari luar sebagai penasihat syariah kepada jawatan kuasa halal dalaman ini. Kekitangan MACD diwajibkan mengambil suntikan tifoid daripada pusat kesihatan yang diiktiraf oleh kerajaan sebelum bekerja di restoran. Pihak MACD juga menetapkan sekurang-kurangnya 2 pekerja Islam mesti ditugaskan di bahagian dapur bagi memenuhi syarat halal. Pihak MACD juga turut mengeksportkan bahan makanan ke pasaran McDonald di negara-negara Islam di Timur Tengah. Mereka juga menuruti kod etika pekerja dan amalan kebersihan yang baik untuk memastikan syarat halal dipatuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsyad bin Osman. Nombor metrik 18BI01015. Untuk next presentation, kita akan melihat kepada perbandingan persijilan halal antara syarikat-syarikat. Okay, dalam perbandingan ini kita akan melihat kepada 3 item, iaitu dari segi pengurusan. Yang kedua, kita akan melihat kepada sumber bekalan protein, dan yang ketiga kita akan melihat kepada kualiti dan juga keselamatan makanan. Okey, dari segi pengurusan tak ada beza pun antara kedua-dua syarikat ni, sebab apa yang dinyatakan dalam slide itulah merupakan prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi oleh syarikat-syarikat dalam manual persijilan halal. Cuma yang membezakannya adalah bilangan franchisee dia. Okey, untuk franchisee McDonald dapat dilihat bahawa bilangannya adalah lebih banyak berbanding syarikat Ramli. Sebabnya syarikat Ramli lebih berfokuskan kepada peniaga-peniaga stall-stall kecil. Lagipun modal untuk run stall kecil ni pun tak besar, hanya RM3,000 sahaja. Jika dibandingkan dengan franchise McDonald, modalnya adalah lebih besar. Kemudian kita akan melihat kepada sumber bekalan protein. Okay, untuk protein daging, syarikat Ramli mendapat bekalan daripada pembekal yang mendapat kelulusan JAKIM dan pengesahan kualiti daripada JPB, iaitu Jabatan Perkhidmatan Veterina, manakala McDonald mendapat bekalan daripada McFood Services Malaysia Sdn Bhd. Okey, McFood Services ni merupakan satu syarikat persendian yang terlibat dalam produk sejuk beku dan juga ternakan ayam. Untuk protein ayam, Ramli ada satu anak syarikat, iaitu Ramli Poultry Integrated Sdn Bhd, yang mana anak syarikat ni merupakan satu anak syarikat yang mengawal rangkaian ekosistem industri halal. Okay, pelaksanaan poultry ni, ekosistem ni, dia merupakan hasil
kerjasama antara Ramli Poultry Integrator Sdn Bhd sendiri dan juga unit peneraju Agenda Bumi Putra ataupun lebih dikenali sebagai Teraju, TERAJU, Teraju. Okey, jadi bila ada ekosistem ni, kita dapat lihat secara jelas bagaimana produk tu dihasilkan daripada ayam tu berada di ladang ternak sehinggalah penghasilan produk berasaskan ayam tersebut. Contohnya seperti nugget dan juga peti ayam. Okey, untuk bekalan untuk McDonald mendapat bekalan daripada dinding poultry posisi Sdn Bhd. Okey, yang mana dinding poultry ni ada sejalan dan boleh, kalau nak tengok sejalan dia boleh tengok dekat website McDonald. Okey, kemudian kita akan beralih kepada kualiti dan juga keselamatan makanan. Okey, untuk kualiti dan keselamatan makanan, syarikat Ramli telah menubuhkan satu makmal mikrobiologi yang mana makmal ni berfungsi untuk kawal kualiti produk daripada bahan mentah sehinggalah produk tersebut dihasilkan. Kemudian makmal ni juga berfungsi sebagai R&D terhadap produk-produk yang dihasilkan lah. Untuk McDonald, setiap bahan akan menjalani satu pemeriksaan keselamatan dan kualiti oleh McDonald sendiri, yang mana pemeriksaan ini dijalankan untuk menjaga kualiti produk-produk lah. Seterusnya, McDonald juga mematuhi dua sistem iaitu SQMS dan juga HACCP, yang mana dalam SQMS ni McDonald akan pantau dia punya pembekal-pembekal lah. Kemudian dalam HACCP ni lah, dia merupakan satu pengurusan risiko terhadap produk-produk yang dihasilkan. Okey, secara umumnya kedua-dua sistem ni akan diamalkan oleh mana-mana syarikat franchise. Contohnya dalam SQMS ni, apa yang akan dilakukan ialah syarikat-syarikat akan pantau dia punya pembekal-pembekal. Contohnya bila bahan-bahan tersebut dihantar, kemudian bahan makanan tersebut dihantar mengikut prosedur halal ataupun tidak. Kemudian untuk HACCP ni pula, dia merupakan satu pengurusan risiko terhadap keselamatan makanan daripada bahan mentah sehinggalah produk tersebut dihasilkan dan digunakan oleh pengguna, yang mana HACCP ni bertujuan untuk mengelakkan pencemaran terhadap keselamatan makanan lah. Okey, dalam HACCP ni dia ada 7 prinsip. Jadinya syarikat-syarikat akan mempraktikkan dan akan aplikasikan 7 prinsip tersebut. Jadi dengan adanya dua sistem ni, maka keselamatan dan kualiti produk makanan tersebut akan terjamin lah. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiqullah bin Azhar. Nombor metrik 18BI 01010. Okey, saya akan menerangkan tentang penguatkuasaan undang-undang halal. Kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu sebelum pindaan APD 2011 iaitu Akta Perihal Dagangan, penguatkuasaan undang-undang terhadap kesalahan berkaitan produk halal dilihat kurang berkesan dan sukar untuk dilaksanakan kerana ia dijalankan oleh dua badan yang berbeza, iaitu badan yang pertama iaitu pihak JAKIM dan juga pihak MAIN, Majlis Agama Islam Negeri. Poin yang seterusnya ialah APD 2011 telah memberikan kuasa kepada JAKIM dan MAIN di mana pegawai JAKIM telah dilantik menjadi penolong pengawal perihal dagangan dan diberi kad kuasa untuk memberi amaran, menggantung atau menarik balik lesen perniagaan. Dua pihak ni mereka diberi kuasa lah untuk menggantung ke memberi amaran ke sekiranya pihak-pihak tidak membeli kerjasama dan juga tidak mengikut arahan seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM dan juga Majlis Agama Islam Negeri. Seterusnya kita pergi kepada cabaran. Cabaran yang perlu dihadapi oleh JAKIM ialah
pegawai JAKIM yang terlibat dalam pendakwaan mestilah mempunyai kelayakan untuk beramal di Mahkamah Sivil, kerana kuasa pendakwaan produk halal ini adalah terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Jadinya pegawai JAKIM ni mestilah beramal dalam Mahkamah Sivil juga, bukan semata-mata di bawah jenayah syariah. Kerana seperti kita tahu, untuk mengambil tindakan dan sebagainya, bidang kuasa ini terletak di bawah Mahkamah Sivil. Seterusnya kita pergi kepada poin yang seterusnya. Mereka ni perlu beramal di Mahkamah Sivil adalah kerana perlu didedahkan dengan prosedur-prosedur berkaitan pemantauan, penyiasatan, sebuan dan juga undang-undang yang berkaitan seperti Akta Keterangan dan Kanun Prosedur Jenayah, selain menghadiri kursus pendakwaan yang dianjurkan oleh KPDN KK. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Yang seterusnya saya akan menerangkan tentang pensijilan halal untuk syarikat. Untuk mana-mana syarikat yang ingin memohon pensijilan halal ini, yang pertama mereka perlulah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, iaitu SSM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan lain-lain agensi kerajaan yang berkaitan. Yang kedua, syarikat juga perlu mempunyai lesen perniagaan daripada pihak PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan, dan juga mempunyai surat akuan daripada agensi kerajaan, yang mana mereka itu lulus untuk mendapatkan pensijilan halal ini untuk syarikat mereka. Yang ketiga, mereka perlulah beroperasi sepenuhnya terlebih dahulu sebelum permohonan dibuat. Untuk mana-mana syarikat untuk memohon pensijilan ni, syarikat mereka itu perlulah juga beroperasi dahulu sebelum permohonan itu dibuat. Yang seterusnya iaitu mengeluar atau mengendalikan produk halal sahaja. Untuk memohon pensijilan halal ini, mana-mana syarikat perlulah mengeluarkan atau handle produk-produk yang halal saja. Jika tidak halal, maka tidak bolehlah untuk memohon pensijilan halal ini. Yang seterusnya, memastikan sumber bahan ramuan adalah halal dan memilih pembekal yang membekalkan bahan-bahan halal atau mempunyai sijil pengesahan halal yang diiktiraf. Untuk bahan ramuan ataupun mana-mana pembekal, mereka perlulah daripada sumber-sumber yang halal, dan juga ramuan yang dimohon itu mestilah syarikat tersebut mempunyai sijil halal yang sah daripada pihak JAKIM. Yang seterusnya, memohon semua jenis produk atau menu yang dikeluarkan di kilang dan juga premis berkenaan. Untuk halal ini, mereka perlu memastikan apa jua produk di company itu yang dikeluarkan mestilah dicop halal yang sah dan juga mempunyai kod MS yang telah disahkan oleh pihak JAKIM. Dan yang terakhir sekali, permohonan bagi pembungkusan semula, iaitu repacking, hendaklah mengemukakan sijil halal yang diiktiraf bagi produk tersebut. Jadinya apa-apa jua produk, repacking ataupun juga mana-mana bahan yang mereka ingin jual, syarikat itu mestilah memastikan ianya mempunyai logo halal yang sah dan juga dipastikan pensijilan halal itu
mendapat kelulusan yang sah daripada pihak JAKIM, barulah mereka boleh menjualnya. Kerana seperti kita tahu, penjualan mana-mana bahan ini memerlukan CJ halal yang sah dan tidak boleh menggunakan cop yang palsu ataupun menampal sebegitu sahaja. Okey. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.